Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sumber sejarah Melayu ada 3 penulisan yang menjadi rujukan, iaitu Hikayat Hang Tuah, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, dan Tuhfat Al-Nafis. Namun 3 sumber ini bukan bersifat primer atau bukti asas, tetapi berasaskan sumber lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada pengkajian baru yang telah diusahakan bagi memastikan bahawa kewujudan Laksmana Hang Tuah itu benar-benar wujud dan ada pada zaman kegemilangan Empayar Melaka pada 500 tahun dahulu. Pembuktian primer sangat penting bagi memastikan sesuatu cerita benar dan bukan dongeng, andaian, sangkaan atau rekaan. Hikayat Hang Tuah sebagai contohnya ditulis setelah 200 tahun kejatuhan Empayar Melaka. Oleh itu, pembuktian secara akademik oleh pengkaji sejarah sememangnya perlu, terutama berkenaan watak Hang Tuah itu sendiri. Ini kerana watak Hang Tuah merupakan satu simbol ikon adiwira bangsa Melayu sejak dulu lagi, sehingga terpahat di hati dan jiwa orang Melayu yang melambangkan kepewiraan, keberanian, ketabahan, kesetiaan, kebaktian dan kebijaksanaan dalam memberikan sumbang bakti kepada raja dan bangsa. Dalam Hikayat Hang Tuah, memang ada menceritakan perjalanan pelayaran hampir ke seluruh dunia di mana Hang Tuah sebagai duta kepada Empayar Melaka. Dan kajian dapatan terbaru dalam buku Hang Tuah Catatan Okinawa terbitan UPM menyatakan memang ada bukti primer bertulis dan sebilah keris yang ditemui membuktikan ada hubungan antara kerajaan Melaka dan kerajaan Ryukyu, iaitu Okinawa, Jepun. Profesor Dr. Kurayoshi Takara, seorang ahli sejarah daripada University of the Ryukyus, mengatakan bahawa saya percaya keris ini daripada Melaka kerana kerajaan Ryukyu telah menubuhkan hubungan perdagangan dengan Melaka pada abad ke-15. Ini bermakna Hikayat Hang Tuah menceritakan perkara yang benar juga, walaupun pada awalnya Hikayat Hang Tuah dianggap cerita penglipur lara yang diangan-angankan oleh pengarangnya. Bukti hubungan diplomatik dan perdagangan adalah berdasarkan 11 surat daripada pihak Melaka kepada kerajaan Ryukyu dan 19 surat dari kerajaan Ryukyu kepada kerajaan Melaka. Surat pada bahagian 39, dokumen ke-9, ke-10 dan ke-15 daripada pihak Melaka secara langsung berkaitan dengan Laksmana Hang Tuah bertarikh 1480 dan 1481. Dua orang profesor dari Jepun dengan berdasarkan tarikh surat ini pada tahun 1480 dan 1481 menegaskan bahawa Laksmana yang disebut itu tidak lain daripada Laksmana Hang Tuah yang sememangnya masa itu berkhidmat di bawah Sultan Alauddin Rakyat Shah seperti yang dinyatakan dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu.
Berdasarkan catatan dalam dokumen Alfonso de Albuquerque yang tertulis pada 1511 yang menyatakan semasa Alfonso de Albuquerque berlayar ke India selepas menaluki Melaka 1511, telah tiba 2 buah kapal mereka, Lakea atau Rupyu, di pintu masuk Singapura dan mereka sedang menuju ke Melaka. Namun, atas nasihat Laksmana, iaitu Ketua Tentera Laut Melaka, mereka tetap berlabuh di situ dan tidak akan bergerak setelah mendapat tahu yang Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Laksmana ini seorang yang berumur 80 tahun, perwira yang handal dan mempunyai reputasi yang baik dan ilmu yang tinggi. Apabila beliau mengetahui bahawa Raja Melaka telah kalah, beliau telah pergi ke Singapura dan bermukim di situ. Pada dokumen The Commentaries of the Great Alfonso de Albuquerque telah menyebut tentang Laksmana yang berada di Singapura selepas kejatuhan Melaka kepada Portugis. Mendengarkan kejatuhan Empayar Melaka ke tangan Portugis, Laksmana menulis surat kepada Alfonso menyatakan niat untuk berkhidmat kepada Raja Portugal. Beberapa hari selepas Alfonso de Albuquerque menawan kota Melaka, Laksmana menyedari bahawa seluruh kota berada di bawah tunduk Raja Portugal. Dia mengirim pesan kepada Alfonso de Albuquerque meminta perlindungan Laksmana apabila datang bersemuka menemui Alfonso de Albuquerque. Namun, beberapa individu melarang Laksmana untuk pergi ke kota Melaka, menulis kepadanya bahawa mereka lebih suka dia tidak pergi ke sana dan memberi peringatan bahawa sebaik saja sampai di kota, Alfonso de Albuquerque akan membunuhnya dan dengan alasan itu dia tidak pergi ke Melaka. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah pengakhiran watak Hang Tuah. Mana satu yang benar? Dalam sejarah Melayu, Hang Tuah menghilangkan diri selepas gagal meminang Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Melaka sebelum Portugis menyerang Melaka pada 1511. Ini bermakna semenjak itu tiada siapa ketahui ke mana Hang Tuah pergi dan tidak lagi berkhidmat dengan Sultan Melaka. Namun, berdasarkan catatan dalam dokumen Alfonso de Albuquerque tadi, sepertinya Hang Tuah masih lagi ada dan berkhidmat dengan Sultan Melaka, kemudian bermukim di Singapura. Persoalannya adalah siapakah Laksmana tersebut yang sebenarnya dan kemudian bermukim di Singapura. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkaikan misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak kerana penerangan berdasarkan maklumat dari sumber batin ini. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menelan selagi anda belum betul-betul meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kehilangan Hang Tuah selepas beliau gagal dalam tugasan meminang Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Melaka disebabkan beliau merasa malu akan kegagalannya menunaikan perintah Sultan. Namun persoalan sekarang, siapakah Laksmana yang bermastatin di Singapura selepas kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 1511? Kita imbas kembali cerita dari video saya yang lepas di mana saya menceritakan Hang Tuah yang uzur gagal meneruskan pendakian ke puncak Gunung Ledang manakala Sang Setia menemani Hang Tuah. Yang saya maksudkan di sini adalah watak Sang Setia tersebut. Menurut sumber batin, Sang Setia adalah orang kanan Laksmana Hang Tuah. Sang Setia sentiasa menjadi peneman kepada Hang Tuah walau ke mana sahaja. Perlibatannya sebagai orang kanan Hang Tuah yang turut ke luar negara, beliau turut diberikan anugerah gelaran oleh Sultan Melaka sebagai Maharaja Setia.
Catatan watak ini ada tertulis dalam hikayat Hang Tuah. Gelaran Maharaja tersebut adalah sebagai pengganti kepada Sultan ketika dalam menjalankan tugas di luar negeri dan bukan bakal atau pengganti tahta Sultan. Ini menurut sumber batin. Merujuk pada video saya yang lepas, saya ada menceritakan serangan pertama Portugis ke atas Melaka, di mana masa tu Hang Tuah sedang sakit. Maka Sultan Melaka menggantikan Hang Tuah dengan Maharaja Setia dan Maharaja Dewa, diutuskan untuk meninjau armada Portugis. Maka didayunglah Mendam Berahi terlalu laju dan dilanggarnya oleh Maharaja Setia dalam kelang kabut itu. Maka bertindih pada masa tengah sebuah jalia itu. Maka jalia itu pun karamlah. Maka segala serdadu Portugis itu habis berenanglah. Maka ditangkap segala Feringgi itu, dibunuhnya. Maka dilanggarnya sebuah lagi jalia. Itu pun alahlah. Maka yang dua buah lagi itu pun lari menyuruh perahu besarnya. Jadi di sini ada clue yang perlu kita sedar, di mana apabila Hang Tuah sakit, Sultan gantikan dengan Maharaja Setia dan Maharaja Dewa, dan mereka menggunakan kapal Mendam Berahi. Yang kita sedia maklum bahawa kapal Mendam Berahi milik Hang Tuah yang dihadiahkan oleh Sultan Melaka. Ini menunjukkan bahawa ketika itu Portugis tak tahu pun Hang Tuah sedang sakit, dan bila melihat kehadiran kapal Mendam Berahi, Portugis anggap yang datang itu adalah Hang Tuah. Itulah strategi dan helah dalam peperangan untuk menggentarkan musuh. Oleh itu, catatan Alfonso mengatakan bahawa Hang Tuah telah pergi ke Singapura dan bermukim di situ sebenarnya bukanlah Hang Tuah, tetapi adalah Sang Setia atau Maharaja Setia, iaitu orang kanan Hang Tuah sebenarnya. Ada kemungkinan catatan Alfonso ada unsur-unsur propaganda ketika itu bagi menjatuhkan semangat orang Melayu untuk menunjukkan bahawa mereka lebih kuat dan hebat dalam peperangan. Perlu diketahui bahawa sejak dulu lagi negara barat mengamalkan strategi peperangan dengan menyebarkan berita atau cerita propaganda bagi melemahkan musuh-musuh mereka, sehingga berlaku perbalahan sesama sendiri dalam komuniti musuh mereka. Strategi ini sangat berkesan dan digunakan sehingga ke hari ini. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.